Assalamualaikum, saya Wakil Kumpulan 3 akan membentangkan hasil kerja kami iaitu penyertaan Malaysia dalam ASEAN. Umum mengetahui bahawa Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ataupun ASEAN telah diwujudkan sejak 56 tahun lalu. Bertepatan pada 8 Ogos 1967 di ibu kota Thailand, Bangkok. Penubuhan ASEAN bertujuan untuk menggiatkan perlibatan negara ASEAN dalam urusan ekonomi, pembangunan sosial, budaya, keamanan serantau dan dasar-dasar pendidikan. Negara-negara pengasas ASEAN iaitu Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura bersama-sama menandatangani Deklarasi ASEAN di Bangkok pada 8 Ogos 1967. Selepas itu, ASEAN menerima pertambahan ahli daripada negara-negara serantau seperti Brunei Darussalam yang memasuki ASEAN pada tahun 1984, Vietnam pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997, Kemboja pada tahun 1999 menjadikan ahli ASEAN bertambah kepada 10 negara. Seterusnya, objektif kajian. Kajian ini dilakukan mengikut objektif yang berikut. Pertama adalah mengkaji kepentingan Malaysia menyertai pertumbuhan ASEAN. Objektif yang kedua adalah menganalisis usaha-usaha Malaysia dalam memperkukuhkan peranannya dalam ASEAN. Dan yang terakhir adalah mengkaji cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam ASEAN. Metodologi kajian. Pengkaji telah menjalankan beberapa kaedah untuk mendapatkan sumber-sumber yang boleh digunakan pakai untuk menjayakan kajian ini. Seperti contoh, pengkaji telah mengunjungi Arsip Malaysia iaitu Arsip Negeri Kedah dan Perlis untuk mendapatkan sumber primer. Pengkaji juga menjalankan kaedah kepustakaan untuk mendapatkan sumber-sumber sekunder. Contohnya, pengkaji telah menjalankan pembacaan buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan tajuk kajian. Pengkaji juga telah mengakses laman sesawang rasmi, YouTube dan carian Google untuk mendapatkan sumber-sumber daripada internet. Nama saya Nazirul Hazim Adam Malik akan membentangkan tentang kepentingan Malaysia menyertai ASEAN. Kepentingan yang pertama ialah platform untuk perundingan. Segala rundingan dibicarakan di Forum Serantau ASEAN. Forum tersebut ialah untuk mendengar masalah negara ASEAN dan negara yang lain akan cuba membantunya. Contohnya, kes pelarian Rohingya daripada Myanmar dibicarakan di Forum Serantau ASEAN tentang cara dan pendapat untuk menyelesaikannya. Malaysia tidak mampu untuk menanggung pelarian yang sangat ramai dan mengambil langkah untuk membicarakan di Forum Serantau ASEAN supaya negara ASEAN dapat memberi pendapat tentang cara menyelesaikannya. Kepentingan yang kedua ialah dapat meningkatkan ekonomi negara. Pada tahun 1976, sekumpulan negara di Asia Tenggara bersetuju untuk bekerjasama untuk menjadikan ekonomi mereka berkembang dan menjadi lebih kukuh. Pemimpin negara ASEAN mahu membantu rakyat mereka dengan memberi tumpuan kepada perkara seperti pertanian, kilang dan menjadikan negara mereka lebih baik untuk perniagaan. Ketiga ialah dapat memindahkan teknologi dan kepakaran. Malaysia berkongsi teknologi pertanian dengan negara Thailand. Hal ini demikian dapat meningkatkan pengeluaran beras di Malaysia. Selain itu, seorang angkasawan Malaysia iaitu Dr. Sheikh Muzaffar Shukr pergi ke angkasa lepas kerana negara lain membantunya. Forum Serantau ASEAN berbincang dengan negara besar yang lain seperti Eropah dan Jepun untuk mengetahui lebih lanjut tentang angkasa lepas dan berkongsi pengetahuan dengan negara ASEAN. Ini akan membantu negara-negara ASEAN menjadi lebih baik dalam bidang sains dan teknologi. Kepentingan yang keempat ialah untuk kemajuan sosio-budaya. SEAMEO ialah sebuah organisasi yang membantu negara-negara ASEAN bekerjasama untuk meningkatkan pendidikan. SEAMEO juga membantu pelajar dari Malaysia pergi ke negara ASEAN lain untuk belajar dan menimba pengalaman baru. Mereka juga berkongsi idea dengan Kementerian Pendidikan di setiap negara untuk mencari jalan meningkatkan pembelajaran. Malaysia juga merupakan sebahagian daripada SEAMEO Innotech yang membantu mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pendidikan menggunakan teknologi. Peranan Malaysia dalam ASEAN. Malaysia sebagai negara anggota ASEAN memainkan peranan penting dalam mewujudkan hubungan luar negara yang menggalakkan kerjasama ekonomi, politik dan sosial antara negara anggota. Dalam hal ini, kita akan mengenal pasti peranan Malaysia dalam ASEAN dan bagaimana sumbangan negara ini membantu mengukuhkan integrasi luar negara. Hadirin yang dihormati, Malaysia telah menganggotai ASEAN sejak penubuhannya pada tahun 1967. di mana sebagai salah sebuah negara pengasas
Malaysia terlibat secara aktif dalam membentuk visi dan misi ASEAN serta merangka asas dan program yang berkaitan dengan keselamatan, perdagangan dan pembangunan luar negara sebagai ahli ASEAN. Maka di sini kita dapat lihat salah satu peranan penting Malaysia dalam ASEAN ialah sebagai negara pengantara dan pemacu integrasi ekonomi di luar negara melalui pemerintahan Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) pada tahun 1992. Malaysia bersama-sama negara anggota lain cuba menghapuskan halangan perdagangan dan meningkatkan kerjasama ekonomi yang akibatnya perdagangan antara Malaysia negara ASEAN meningkat dengan ketara dan memberi peluang kepada syarikat Malaysia untuk membangunkan pasaran dan meningkatkan daya saing mereka di rantau luar negara. Selain itu juga, kita lihat Malaysia juga memainkan peranan aktif dalam memperkukuh keselamatan dan kestabilan di rantau ini melalui kerjasama dalam sektor pertahanan dan keselamatan, di mana Malaysia menjadi tuan rumah sebagai pelbagai mesyuarat dan latihan ketenteraan di luar negara seperti latihan bersama ASEAN dan latihan maritim ASEAN. Melalui inisiatif ini, Malaysia berusaha untuk membina hubungan yang baik dengan negara ASEAN lain yang bagi dapat meningkatkan persefahaman bersama dalam meningkatkan kapasiti pertahanan untuk menangani ancaman luar secara bersama. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa kerjasama ASEAN ini dapat memberi satu kebaikan kepada negara kita sendiri, iaitu negara Malaysia, di mana sebagai sebuah negara pengasas dan anggota aktif ASEAN, Malaysia telah memainkan peranan penting dalam membentuk dan membangun pertubuhan ini melalui kerjasama ekonomi, keselamatan serantau, penyelesaian konflik dan pembangunan sosial. Malaysia telah menyumbang untuk membina komuniti luar negara yang lebih kukuh di Asia Tenggara ini. Dengan mengatasi cabaran dan bekerjasama untuk masa depan, Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain boleh terus mengukuhkan peranan mereka dalam merealisasikan matlamat ASEAN yang lebih besar. Seterusnya, kita akan melihat mengenai cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam ASEAN. Yang pertama ialah cabaran kebebasan ekonomi. Salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh Malaysia dalam ASEAN ialah mencapai kemerdekaan ekonomi sepenuhnya. ASEAN telah melaksanakan perjanjian penyerahan yang bertujuan untuk menghapuskan halangan perdagangan dan menggalakkan integrasi ekonomi di kalangan negara anggota. Walau bagaimanapun, masih terdapat cabaran yang perlu diatasi, termasuklah perbezaan undang-undang perdagangan, peraturan dan amalan yang berbeza antara negara-negara anggota. Malaysia harus berusaha untuk menyelaraskan peraturan dan menggalakkan persefahaman antara negara anggota untuk mencapai kebebasan ekonomi yang lebih berdiri. Cabaran yang seterusnya ialah cabaran keselamatan dan keamanan. Cabaran keselamatan dan keamanan juga merupakan isu penting di ASEAN, termasuklah Malaysia. Insiden seperti ancaman padan retas sepadan, pengedaran dadah dan pencerobohan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab masih merupakan cabaran yang berterusan. Malaysia harus bekerjasama dengan negara anggota ASEAN dalam usaha memperkukuhkan keselamatan luar negara. Selain itu, ia juga penting untuk meningkatkan komunikasi dan perkongsian maklumat mengenai ancaman antarabangsa seperti rangkaian jahat dan juga jenayah cyber. Selain itu, terdapat juga cabaran integrasi budaya dan sosial. Integrasi budaya dan sosial juga merupakan cabaran yang perlu diatasi oleh Malaysia dalam ASEAN. Negara anggota ASEAN mempunyai budaya, bahasa dan juga agama yang berbeza. Oleh itu adalah penting untuk mengelakkan persefahaman dan rasa hormat antara negara ASEAN, termasuklah Malaysia, untuk kepelbagaian budaya dan agama. Malaysia perlu terus memainkan peranan penting dalam membina hubungan budaya dan sosial dengan negara-negara anggota ASEAN melalui pertukaran budaya, pendidikan dan juga aktiviti sosial. Ini akan membantu meningkatkan persefahaman dan kepercayaan antara rakyat Malaysia dan rakyat negara anggota ASEAN yang lain. Cabaran yang terakhir adalah cabaran teknologi dan pembangunan digital. Malaysia juga menghadapi cabaran untuk mempercepatkan pembangunan teknologi dan juga digital. Transformasi digital adalah kunci penting untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktiviti. Malaysia perlu membina infrastruktur teknologi yang canggih, meningkatkan kemahiran digital penduduk dan menggalakkan penggunaan teknologi digital dalam pelbagai sektor. Selain itu, ia juga penting untuk memastikan keselamatan cyber yang mencukupi untuk menangani ancaman cyber yang semakin kompleks. Sebagai kesimpulannya, Malaysia menghadapi pelbagai cabaran
dalam ASEAN yang memerlukan usaha berterusan dan bekerjasama dengan negara anggota yang lain. Kesimpulannya, ASEAN merupakan salah satu entiti global yang tidak boleh memisahkan diri daripada rantau-rantau lain. ASEAN telah menyesuaikan diri dengan cabaran masa lalu dan sudah pasti akan berbuat demikian pada masa-masa mendatang. Di sebalik peredaran zaman, ASEAN tetap relevan dan dinamik lagi kukuh dengan memasyarakatkan ASEAN sebagai badan yang unggul di peringkat global dalam jangka panjang.